Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama dan selamanya berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Abdul Munir bin Ismail kerana memberi peluang kepada kumpulan kami untuk bentang pada kali ini. Untuk pengetahuan semua, kumpulan kami mempunyai 5 orang ahli kumpulan dan kelima-limanya adalah daripada Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Islam dengan Kepujian AT35. Untuk ahli kumpulan kami, yang pertama terdiri daripada saya sendiri, Abdul Basit bin Saidin. Yang kedua adalah daripada Muhammad Alif Aiman bin Zul. Dan yang ketiga daripada Muhammad Solihin bin Aidil Jamal. Yang keempat daripada Muhammad Badi'uz Zaman bin Timrin. Dan juga yang terakhir ataupun yang kelima daripada Muhammad Nur Ikhwan bin Basri. Tajuk pembentangan kami pada hari ini adalah salah satu tajuk daripada hukum tajwid, iaitu nun, sakinah dan juga tanwin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. InsyaAllah pada hari ini saya Muhammad Badi'uz Zaman bin Timrin. Dalam bahagian ini saya akan menjelaskan tentang hukum nun mati dan tanwin bagi izhar halki. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali saya ingin merafakkan kesyukuran kehadirat ilahi kerana diberi nikmat masa yang lapang dan kelancaran dalam menghasilkan video ini. Sebelum kita mendalami dengan lebih mendalam bagi hukum tajwid izhar halki dan hukum-hukum tajwid yang lain, hendaklah kita ketahui terlebih dahulu manfaat ataupun kelebihan daripada kita belajar ilmu tajwid. Allah Subhanahu wa taala pernah bersabda dalam surah Al-Muzammil ayat yang keempat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Warattil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Antara kelebihan yang kita dapat daripada mempelajari ilmu tajwid, yang pertama ialah kita dapat mengetahui dan menghindari kesalahan bacaan yang ada dalam Quran. Selain daripada itu, kita dapat menjaga kesucian kerana dengan adanya tajwid, makna ataupun maksud daripada ayat Al-Quran tersebut tidak akan berubah. Di samping itu, dengan adanya ilmu tajwid yang ada dalam otak ataupun fikiran kita, kita dapat mengajar ataupun menasihati bacaan-bacaan umat Islam yang lain. Dengan itu, kita dapat memberi manfaat kepada diri sendiri dan kepada masyarakat di sekitar kita. InsyaAllah dalam bahagian ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan pengertian bagi hukum izhar halki. Dari aspek ataupun sudut bahasa, izhar bermaksud zahir, jelas, nyata ataupun terang. Bagi sudut istilah pula, izhar halki bermaksud mengeluarkan huruf dari makhrajnya tanpa khunnah ataupun dengung. Dengan kata lain, bacaan apabila bertemu dengan nun mati ataupun tanwin tidak didengungkan, namun dibaca dengan jelas. Dalam kita mempelajari ilmu tajwid, kita hendaklah menghafal ataupun mengetahui huruf-huruf yang ada dalam hukum tajwid tersebut. Bagi hukum izhar halki pula, terdapat 6 huruf bagi hukum tajwid tersebut. Yang pertama ialah hamzah, ha, ain, ha, khain dan kha. 6 huruf tersebut merupakan huruf-huruf bagi hukum izhar halki yang hendak kita hafal kerana hukum ini amat banyak terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahagian ini saya akan menjelaskan cara bacaan ataupun cara sebutan bagi setiap huruf
yang terkandung dalam izhar halqi. Seperti yang kita sedia maklum, izhar halqi bermaksud izhar jelas halqi, iaitu kerongkong ataupun halkum. Pada zaman sekolah dahulu saya menghafal huruf izhar halqi yang dibaca pada halkum, halqi, halkum. Itulah cara saya menghafal dahulu. Seterusnya, cara bacaan terbagi kepada 3 bahagian, yaitu yang pertama pangkal kerongkong, tengah kerongkong, ujung kerongkong. Bagi cara bacaannya yang pertama, yaitu pangkal kerongkong, ialah bagi huruf hamzah dan ha, a dan ha. Seterusnya bagi tengah-tengah kerongkong, yaitu bagi huruf ain dan ha. Kita menyebutnya di tengah-tengah kerongkong, ha dan a. Seterusnya bagi hujung kerongkong, huruf ghain dan kha, seperti kita hendak membuang dahak, kha. Seperti tersebut. Seperti begitulah cara bacaan ataupun sebutan bagi huruf-huruf izhar halqi. Dalam bahagian yang seterusnya, saya akan memaparkan gambar ataupun slide bagi bacaan-bacaan ataupun ayat-ayat Al-Quran yang mengandungi hukum tajwid izhar halqi. Marilah kita bersama-sama saksikan. Baiklah, ini contoh bacaan ataupun ayat yang mengandungi huruf-huruf izhar halqi dalam Al-Quran. Bagi huruf yang pertama, iaitu huruf hamzah. Contoh ayat, wayan'auna, nun bertemu dengan hamzah. Bagi huruf yang kedua, iaitu huruf ha, wayanhauna, nun bertemu dengan ha. Hamzah dan ha merupakan huruf yang dibaca di pangkal kerongkong. Bagi huruf yang ketiga, iaitu huruf ain. Contoh ayat, yan'iqu, nun mati bertemu dengan ain. Bagi huruf yang keempat, iaitu huruf ha. Contoh ayat, watanhituna, nun mati bertemu dengan huruf ha. Huruf ain dan ha merupakan huruf yang dibaca di tengah-tengah kerongkong. Bagi huruf yang seterusnya, iaitu huruf ghain. Contoh ayat, fasayunridu, nun mati bertemu dengan ghain. Bagi huruf yang terakhir, iaitu huruf kha, wal munkhaniqah, nun bertemu dengan kha, yang merupakan huruf ghain, dan kha merupakan huruf yang dibaca di hujung kerongkong. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Prof dan rakan-rakan kerana memberi saya peluang untuk berkongsi mengenai hukum tajwid di bawah tajuk nun mati atau sukun dan tanwin. Baiklah, di dalam tajuk ini saya telah memilih hukum idgham bi gunnah sebagai satu tugasan individu. Idgham bi gunnah bermaksud memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua berserta dengan dengung, iaitu 2 harakat. Antara huruf idgham bi gunnah ialah yang pertama ya, kedua waw, mim dan nun.
dan ia juga terhimpun dalam rangkai kata. Sebagai contoh, faman ya'mal, nun mati bertemu dengan ya, maka hukumnya idgham bi gunnah. Yang kedua, bisultanim mubin, tanwin bertemu dengan mim, maka hukumnya ialah idgham bi gunnah juga. Sekiranya nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada huruf idgham bi gunnah, maka hukumnya idgham bi gunnah. Maka hendaklah nun mati atau tanwin itu dimasukkan ke dalam huruf tersebut berserta dengan dengung 2 harakat. Untuk mengenal tanda-tanda bacaan, tiada tanda sukun di atas nun sakinah atau tanwin yang tidak selari. Cara untuk mengingat huruf-huruf idgham bi gunnah ialah dengan menyebut yauman. Di situ terdapat huruf ya, waw, mim dan nun. Oleh itu, idgham bi gunnah sangat dititik beratkan ketika membaca Al-Quran, kerana membaca Al-Quran dengan bertajwid adalah fardu ain. Setakat itu sahaja perkongsian saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Basit bin Saidin. Nombor kad metrik D2020968657. Okey, baik. Pada hari ini saya akan membentangkan salah satu tajuk dalam nun sakinah dan juga tanwin, iaitu idgham bila gunnah. Sebelum saya masuk kepada idgham bila gunnah, suka kepada saya untuk terang sedikit tentang apa itu idgham. Idgham ini jika kita lihat daripada segi bahasanya, ia bermaksud memasukkan. Manakala kalau kita lihat daripada kitab lain, idgham itu bermaksud idkhal asyai'un fil asyai', ataupun yang bermaksud memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Itu jika kita lihat daripada segi bahasa. Kalau kita lihat daripada segi istilah, idgham itu bermaksud memasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua, seakan-akan ia menjadi huruf yang bersatu. Idgham ini terbahagi kepada 2 bahagian. Yang pertama adalah idgham ma'al gunnah dan yang kedua adalah idgham bila gunnah. Idgham ma'al gunnah sudah diterang oleh sahabat saya sebentar tadi, dan sekarang saya akan terang tentang idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah ini jika kita lihat daripada perkataan demi perkataan, idgham bila gunnah, ia bermaksud huruf memasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua dengan tidak dengung ataupun tidak gunnah. Huruf idgham bila gunnah ada 2, iaitu lam dan juga ra. Mana-mana nun mati ataupun nun sakinah ataupun tanwin, sama ada fathatin, kasratin, dhammatin, bertemu dengan huruf lam ataupun bertemu dengan huruf ra, maka ia akan jadi idgham bila gunnah. Maka cara bacaannya pun perlu dibaca secara idgham bila gunnah. Cara bacaan idgham bila gunnah adalah memasukkan huruf nun mati itu ataupun tanwin ke dalam huruf lam ataupun ra secara tidak dengung. Sekarang saya akan tunjukkan macam mana kita nak kenal idgham bila gunnah jika ia berada di dalam satu ayat. Jika kita baca daripada surah ini, ma ya'tihim min rasul, di mana idgham bila gunnahnya? Di sini bila kita lihat, kita akan nampak satu nun mati. Nun mati bertemu dengan ra, maka ia akan jadi idgham bila gunnah. Sebab apa ia jadi idgham bila gunnah? Sebab nun sakinah bertemu dengan ra. Huruf idgham bila gunnah ada 2, iaitu lam dan juga ra. Jadi macam mana cara nak baca dia? Jadi ia perlu dibaca dengan memasukkan nun mati ni ke dalam ra tanpa dengung, iaitu ia baca ma ya'tihim min rasuli. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Ini contoh yang pertama. Kita tengok contoh yang kedua. Inni
idzan lafi dhalalim mubin. Idgham bila gunnah hanya ada di sini. Tanwin bertemu dengan lam, maka ia akan jadi idgham bila gunnah. Kerana apa? Kerana sekiranya nun sakinah ataupun tanwin bertemu dengan huruf ra ataupun lam, ia akan jadi idgham bila gunnah. Jadi cara bacaannya pun memasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua tanpa dengung. Jadi bacanya inni idzal lafi dhalalim mubin. Okey, kita tengok contoh yang ketiga. La in lam tantahu. Dekat mana yang kita nak tahu nun sakinah dia? Ni tanda bulat ni maksudnya nun sakinah. Ataupun kalau dia tak ada tanda mati, ia juga dikira nun sakinah. Jadi ini nun sakinah bertemu dengan lam, jadi idgham bila gunnah. Kita tengok contoh yang keempat. Contoh yang keempat, Ghafurur Rahim. Dekat mana? Nun sakinah kan tanwin. Kalau untuk ayat ni tanwin bertemu dengan apa? Bertemu dengan ra. Maka ia akan jadi idgham bila gunnah. Mana-mana nun sakinah ataupun tanwin, sama ada fathatin, kasratin ataupun dhammatin, bertemu dengan lam ataupun ra, maka ia akan jadi idgham bila gunnah. Bila dah jadi idgham bila gunnah, bacaan pun kena baca lah macam idgham bila gunnah tak? Sekian, itu saja pembentangan daripada saya pada kali ini tentang idgham bila gunnah. Terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada hari ini saya ingin membuat sedikit perkongsian mengenai hukum tajwid, iaitu nun mati dan tanwin serta iqlab. Okey, yang pertama saya akan menerangkan apakah maksud nun mati ni. Nun mati ni merupakan salah satu daripada huruf-huruf hijaiyah. Huruf-huruf hijaiyah ni apa dia? Huruf-huruf hijaiyah ni ialah alif, ba, ta, tha, jim sampai habis lah. Ia merupakan abjad di dalam bahasa Arab. Nun mati ni juga merupakan nun yang tidak menerima baris. Ia kekal pada bacaan dan tulisan, sama ada ketika wasal, iaitu ketika bersambung, maupun ketika waqaf, iaitu waqaf ni pada ketika berhenti. Nun akan menerangkan apakah maksud tanwin. Apa dia tanwin ni? Tanwin ni merupakan nun tambahan yang tidak berbaris. Ia wujud dari segi bacaan, tetapi ia tidak wujud pada tulisan. Kita baca dia ada, tapi dia tak ada pun dalam tulisan. Di dalam Al-Quran dia tak ada pun. Tanwin ni juga merupakan dia baris dua, iaitu baris yang pertama baris dua di atas, iaitu fathatain. Yang kedua ialah baris dua di bawah, iaitu kasratain. Yang ketiga ialah baris dua di hadapan, iaitu dhammatain. Contoh dah an, in, un. Okey. Di dalam Al-Quran Rasam Usmani ini, ulama telah memudahkan orang Islam untuk membaca Al-Quran dari segi apa? Dari segi simbol. Di dalam mushaf Al-Quran Usmani ini ada dua jenis tanwin. Yang pertama ialah tanwin selari, bentuk dia sama aja. Yang kedua ialah tanwin tidak selari. Ada beza di antara tanwin selari dengan tanwin tak selari ni. Yang pertama, tanwin selari ini ia menunjukkan sesuatu bacaan itu perlu dibaca dengan jelas, yakni ikhfa, kira tak dengung lah tanwin selari ni. Contoh dia saya bagi, bismillahirrahmanirrahim, sawaun alaihim. Nampak
Dia dibaca jelas aja, sawaun alaihim, tak perlu dengung pun. Okey, yang kedua, tanwin tak selari ni. Okey, tanwin tak selari ni yang menunjukkan bacaan tersebut perlu dibaca dengan dengung. Tak kisahlah dia boleh jadilah hukum dia sama ada ikhfa hakiki ataupun iqlab ataupun idgham ma'al ghunah. Contoh, okey, contoh saya bagi. Bismillahirrahmanirrahim. Firasyan was-samaa'a binaa'a. Nampak? Firasyan, tanwin, ada tanwin tak selari, itu maknanya kita kena dengung. Dengung dia kadar 2 harakat. Tu dia beza dia di antara tanwin selari dengan tanwin tidak selari. So, iqlab ni ialah menukarkan sesuatu kepada sesuatu. Dari sudut istilah ilmu tajwid pula, iqlab ni ialah menukarkan nun mati ataupun tanwin ni kepada mim ringan serta dikekalkan dengungnya. Huruf iqlab ni senang, simple je, satu je huruf dia. Huruf dia ba je. Jadi apabila nun mati ataupun tanwin ni bertemu dengan huruf ba, yang itulah iqlab. Okey. Apabila nun mati ataupun tanwin ni bertemu dengan huruf ba, maka hendaklah nun mati ataupun tanwin tu ditukarkan kepada mim ringan serta kita baca dia dengan gunah disertai dengan dengung. Kadar bacaan dengung dia 2 harakat. Jadi kita kena dengung 2 harakat lah. Okey. Lepas tu cara bacaan iqlab ni juga ada setengah pendapat kata kita merenggangkan sedikit bibir. Ada setengah pendapat kata kita rapatkan bibir, tapi bukannya sampai macam tu kita rapat. Macam tu. Okey. Saya bagi satu contoh iqlab. Nun mati bertemu dengan ba. Contoh dia, Bismillahirrahmanirrahim. Min ba'di. Okey, dengung 2 harakat, nun mati bertemu dengan ba. Itulah iqlab. Okey, yang kedua pada saya nak bagi contoh tanwin bertemu dengan ba. Contoh dia, Bismillahirrahmanirrahim. Muhaitum bil kafirin. Tu dia contoh tanwin bertemu dengan ba, iqlab. Sama aja. Di dalam Mushaf Rasam Usmani ni senang je kita nak kena iqlab ni. Atas nun mati tu dia ada mim kecil. Dia tak ada tanda sukun. Kalau dia ada tanda sukun, yang tu bukan iqlab. Kalau ada mim kecil atas nun tu, yang tu lah iqlab. Sama aja dengan tanwin. Dekat atas tanwin tu dia ada mim kecil. Itulah hukum iqlab. Mudah aja ulama buat. Tapi kita kena iqlab. Okey, sekadar itu perkongsian saya setakat ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Okey, nama saya Muhammad Alif Aiman bin Zul. Sebelum tu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Abdul Munir bin Ismail dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian sebab bagi peluang ini kepada saya untuk saya berkongsi ataupun membentangkan satu topik kecil di bawah hukum nun mati dan tanwin, iaitu hukum ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki ni terbahagi kepada 2 bahagian ataupun 2 bahagian maksud. Yang pertama dari segi bahasa dan yang kedua dari segi istilah. Okey, ikhfa dari segi bahasa ialah menyembunyikan. Kalau dari segi istilah pula ialah menyembunyikan sebutan nun mati atau tanwin di antara sebutan izhar dan idgham berserta dengan dengung. Okey, baik. Huruf ikhfa hakiki ni terbahagi kepada 15 jenis, iaitu ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, da, ta, za, fa, qaf, kaf. Okey, saya nak kongsi sedikit tips bagaimana anda semua nak mudah untuk ingat ke semua huruf ikhfa hakiki ini. Okey, di dalam satu bait syair yang berbunyi seperti ini. Sif dha thanakam jada syaksun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan dum zaliman. Okey, macam mana anda nak kenal ataupun anda nak tahu huruf ikhfa hakiki ni di dalam satu bait syair ni? Okey, tips dia mudah je.
huruf ikhfa hakiki ni terdapat pada huruf pertama di dalam setiap perkataan bait syair tu. Okey. Dan jumlah kalimah ataupun jumlah perkataan bait syair ni kesemuanya adalah 15 patah perkataan, dan jumlah tu dia sama dengan jumlah huruf ikhfa hakiki yang juga 15. Okey, baik. Macam mana anda semua nak kenal hukum ikhfa hakiki ni? Okey, dia mudah je. Hukum ikhfa hakiki ni kita nak kenal dia apabila nun mati atau tanwin dia bertemu dengan 15 huruf ikhfa hakiki yang tadi tu. Okey. Dan bacaan dia mestilah dengung sebanyak 2 harakat. Okey. Okey, baik. Sebagaimana yang anda semua tahu kan, hukum ikhfa hakiki ni kita mesti baca dengan dengung sebanyak 2 harakat. Okey, betul. Okey. Tapi adakah bunyi dengung tu dia sama ataupun berbeza? Okey, sebenarnya bunyi dengung ni dia bergantung atas huruf ikhfa hakiki tu. Sama ada huruf ikhfa hakiki tu dia adalah isti'la ataupun istifal. Okey, kalau isti'la dan istifal ni kita kena belajar sifat huruf pula. Okey, baik. Isti'la dan istifal ni adalah sifat. Okey. Okey, mengikut pandangan ulama ataupun pendapat ulama, isti'la ni bermaksud satu kumpulan huruf di mana bila kita baca ataupun bila kita sebut, lidah kita akan terangkat ke atas. Okey. Maknanya kat ini bila kita sebut ataupun bila kita baca, bunyi dia tu tebal. Okey, tu adalah isti'la. Kalau istifal pula, bila kita sebut ataupun bila kita baca, lidah kita tidak akan terangkat ke atas. Maksudnya lidah kita akan stay kat satu tempat. Maknanya lidah kita tidak akan terangkat ke atas, ke kiri ataupun ke kanan. Dan bunyi istifal ni adalah nipis. Kemudian saya nak datangkan 2 contoh hukum ikhfa hakiki di mana kedua-duanya ni perlu dibaca dengan dengung, tetapi bunyi dengung dia tu berbeza. Sebab apa? Sebab satu ada sifat isti'la dan satu lagi ada sifat istifal. Okey. Contoh yang pertama adalah nun mati bertemu dengan ta, iaitu kuntum. Okey, ni adalah ta ni adalah huruf ikhfa hakiki. Okey, yang kedua adalah nun mati bertemu dengan qaf. Min qabli. Qaf ni adalah huruf ikhfa hakiki. Okey. Kedua-duanya ni adalah hukum ikhfa hakiki dan perlu dibaca dengan dengung sebanyak 2 harakat. Okey. Tetapi kalau kuntum ni dia bunyi dia nipis. Sebab apa? Sebab dia ada sifat istifal. Kalau min qabli ni bunyi dia tebal. Sebab apa? Sebab dia ada sifat isti'la. Macam yang saya sebut tadi ya. Okey. Okey, bunyi dia macam ni. Walaqad kuntum. Tengok bunyi dia nipis kan. Okey, kita tengok yang kedua, yang tebal pula. Min qabli. Kat sini kita boleh beza kan. Walaqad kuntum, bunyi dia nipis. Min qabli, bunyi dia tu tebal. Okey. Tadi adalah perbezaan bunyi dengung yang ada di dalam hukum ikhfa hakiki. Saya rasa setakat ini saja saya punya pengkongsian tentang hukum ikhfa. Diharap semua faham, dan kalau ada soalan boleh tanya, InsyaAllah. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.